Okey, 12.0. Ya, mendominasi. Ini baru betul dominasi. Ya. Daripada pasukan Malaysia kita R2K. Nampak gayanya grup yang tak bermain kali ni siapa? Grup A tidak bermain Geek Fam, tidak bermain R2K, tidak bermain Farang Legend, tidak bermain juga dengan pasukan Clutch Guerrilla. Ya, betul. Keempat-empat pasukan itu tidak akan bermain sebabkan Pochinki kosong. Ya, betul. Adakah Team Secret akan mengambil Pochinki? Kita akan dapat lihat penduduk asal Pochinki akan kembali bermain di situ disebabkan flight path juga baik untuk mereka ambil. Ya, betul. Kelihatan seperti mereka betul-betul akan turun ke kawasan Pochinki. Berkemungkinan besar tidak akan diganggu oleh sesiapa kerana semua mempunyai kawasan drop spot masing-masing. Jadi kita mungkin tak akan lihatkan apa-apa fight ataupun pergaduhan awal permainan di antara pasukan-pasukan yang akan beraksi di game ataupun permainan kita yang terakhir waktu ini. Almighty akan berada di bahagian server ni bersama dengan Axis di bahagian kawasan Stalber. Jadi di bahagian utara kita boleh kata rotasi mudah untuk kedua-dua pasukan ini. Aku kan to be honest lah, sejujurnya kan. Jap. Okay, ya. Kenapa, kat mana KSI pergi? Itu benda yang first kali aku tengok sebenarnya. Sebab dia orang ni macam tak ada harau kadang-kadang. Dan kita tengok KSI, alamak. Small boy. Wow. Okay, jiggle yang menarik dekat situ. Tapi sampai bila? Sebab Let's go small boy. dah masuk dah, sempat. dah ada gun bro. Dah masuk akan mengejar dengan satu pistol. Small boy bakal dilaukkan berkemungkinan besarnya. Wow, dengan B18. B18 kat sini. Aduh. Tapi adakah RSG akan membalas dendam sebab ada yang dah menggunakan kereta? Macam biasalah, susah lah. Kalau dah ada gun nak lawan dengan yang tak ada gun memang susah. Itu sebab button exit dengan GN dia sama. Tempat sama. Terjatuh pula kawan tadi, tak tahulah kenapa. Dan ya, kita akan lihatkan Keisha akan beransur pergi ke kawasan Milta Power seiringan nampaknya dan mungkin boleh berlanggar juga dengan pasukan RSG. Ya, malangnya RSG mungkin tak ada gun tapi cash. Okey. Menarik. Tak silap aku benda ni tak boleh. Tak silap aku lah. Tapi tak apa, kita tengok nanti apa yang akan berlaku. Tapi sekarang ni pasukan RSG akan terus saja bergerak juga untuk masuk ataupun pergi ke tempat yang mereka akan pergi. KHI akan dengan selamba je masuk ke dalam zone. Tapi satu micro Uzi dipegang oleh pasukan Sam9. Membuka dengan begitu luas. KHI menariknya kali ini. Sekali lagi, 2 kali dah mereka dapatkan first blood. Satu dekat Sunhawk tadi. Ya, betul. Ya, dengan ya ke ingat aku. Tapi adalah sekali tu dia orang dapat first blood. Okey, menarik. Okey. Satu benda yang agak tak sepatutnya menjadi sebenarnya. Tak sepatutnya terjadinya perkara ini. Genexus dan juga Bosku, mereka bergaduh untuk Yasnaya Poliana. Bosku mungkin rasa bahawa Genexus akan turun Yasnaya. Genexus pula rasa Bosku nak turun Yasnaya. Last dua-dua pergi Pochinki pula nak bergaduh. Pochinki ke tu? Yasnaya lah. Bukan Pochinki tu, tak berapa perasan. Yasnaya. Tadi sebab Pochinki ada Team Secret. Okey, kita lihat. Mari kita lihat siapa yang kena. Lah. Tak apa, nanti kita akan tengok kitaran-kitaran player. Kalau Team Secret ada kat Pochinki, tak silap aku tu Yasnaya. Tak silap lah. Sebab nampak bentuk dia tadi kan macam ke sini kan. So dia macam bentuk Pochinki lah, dia jalan straight. Tak apalah, sekarang ni kita anggap je tu Pochinki. Okey. Pochinki 2. Aduh. Sekarang Seven ni akan dihuni oleh pasukan Almighty. Dengan selambanya mereka akan loot. Dan untuk pasukan RSG mereka akan bermula tempang dengan 3 orang pada saat ini. Kita nak tengok pasukan Genexus, mereka bermula garang kan? Betul lah Yasnaya. Sorry lah. Sebab dia bagi angle macam Pochinki tau tadi. Jalan dia tegak ke atas. Pochinki 2.0. Okey, Pochinki 2.0. Adalah tu. Mungkin lepas ni kita akan tengok dia kena bertukar ke apa kan. Sebenarnya Khairul punya ni kan. Tak apa, biasa setiap manusia melakukan kesilapan. Kalau kau tak nak buat kesilapan, kau boleh buat ke-9. Hamba tapi hati-hati akan berada berdekatan dengan kawasan Novo Red Noye. Langsung tidak ada kelainan daripada gameplay pasukan yang lain. Dan mereka pun serang looting macam biasa. Ya, aku cuba nak backup kau tadi tau sebab kau backup aku kan. Tapi tak elok. Tapi dia macam terlampau off sangat dah. Aku dah masuk campur lagi. Aku macam tak nak orang nampak sangat kesilapan kau. Aku buat kesilapan aku pula. Low sweetnya. Dia nampak macam kita duduk. Top Gun is sweet guys. Tak tahulah kenapa. Tapi ya. Teruskan fokus kita ke dalam game. Axis akan berada dekat kawasan Stalber dan juga Meski. Diorang takkan berjumpa dengan pasukan Keisha di kawasan Lipovka seperti Flypath hari semalam. Kita tahu dekat bahagian selatan.
Jadi perkara tersebut tidak akan berlaku, tetapi hari ini KSI berjumpa dengan pasukan RSG di awal permainan. Tapi ya, baru satu saja yang berjaya untuk dikeluarkan dan pertembungan di bahagian Senayan Poliana belum lagi berlaku, seolah-olah ada gencatan senjata antara dua buah pasukan, iaitu pasukan Genexus dan juga tim Bosku. Ya, benda tu memang macam gencatan senjata tu selalu berlaku dekat Yasnaya, El Pozo dan juga Los Leones. Ya, betul. Bandar-bandar besar yang mana memang boleh di-share, kereta pun boleh dapat. Tapi trik kat El Pozo ni kan, kalau siapa loot kat sebelah kanan, dia lagi senang nak rotate daripada di sebelah kiri. Ya. Sebab belah kiri tu kau kena keluar kat satu jalan je. Tapi belah kanan tu banyak kereta boleh dapat dan banyak perjalanan yang boleh pilih, tapi tak untuk yang sebelah kiri. Sebelum ni, NC kalau tak silap, berkongsi dengan Geek Fam. Ya, betul. Tepat sekali. Pernah berlaku suatu ketika dahulu tetapi tidak lagi pada waktu kini. Untuk Almighty akan mula untuk bergerak keluar daripada kawasan Severny. Aris dan juga Nasty kelihatan agak pantas untuk keluar dan mereka bergerak berdua. Sesi scouting sedikit ke bahagian hadapan. Mereka, walaupun mereka tahu sebenarnya tak ada pun pasukan yang turun ke kawasan tersebut, tetapi inilah yang bagusnya mengenai disiplin in-game yang ada untuk setiap pemain. Mereka sentiasa berjaga-jaga untuk perkara yang memang tak dijangka. Betul. Itu benda yang paling perlu untuk dibuat. Kau study lah macam mana pun. Waktu macam ni takkan ada team yang datang kat sini. Kita takkan dapat jangka akan mungkin ada orang yang tiba-tiba dah ada dekat situ dan sebagainya. Mungkin ada team yang menukar cara rotation. Jadi disebabkan itu disiplin in-game sangat-sangat penting. Dan benda itu dipraktikan oleh pasukan Almighty yang sebentar tadi melakukan scouting yang sangat baik. Tapi Iftar juga tadi dia pakai bagi tau. Tapi dia jumpa Dacia, dia pakai Dacia. Satu benda yang perlu untuk dititik beratkan juga pada kali ini adalah kau wajib untuk at least jangan semua pakai bagi lah sebab susah nak buat bunker. Ya, betul, tepat sekali. Ia mudah untuk rotate, Betul. tapi di hujung permainan tak berapa nak reliable ataupun tukar untuk digunakan pakai sebagai sebuah bunker yang memang betul-betul dapat untuk menyorokkan anda daripada sudut pandangan pihak lawan. Tetapi Yudo Alliance for Rivals akan berada di kawasan tersebut dan kita terus ditukarkan kepada Dingoes yang masih lagi cukup cemerlang untuk hari ini. Setakat inilah. Di game yang tadi kita tak pasti lagi macam mana. Tetapi sekarang ini untuk grouping sebegini, mereka di tangga yang teratas dengan 169 mata. Kita dah mula nampak gap di hari yang keempat ini. Ni kalau Batman up story sorry for bad day ni, aku pergi ke rumah dia tu. Hai, aku jentik dia. Ini bukan bad day dah Batman. Ini adalah good day untuk good man lah kan. Dingoes Esports mereka akan mendapatkan kawasan yang paling best sebenarnya. Squad house, satu tempat boleh simpan kereta, tak perlu untuk risau sangat juga dekat kawasan tersebut. Dan mereka juga akan dijaga secara tidak langsung oleh pasukan-pasukan yang memerhatikan kawasan tersebut. Yudo Alliance for Rival, pemburu akan berada di satu tempat yang selamat untuk menjaga rakan-rakannya. Mereka tahu dekat kawasan Dingoes Esports dah ada orang. Ya, menarik untuk Yudo Alliance for Rivals, mereka merehatkan Wraith kali ini. Jadi kita akan lihatkan Voke, pemburu, Epul dan juga Epi. Pada 3 games lalu, MES lalu, kita nampak line up ini berjaya untuk mengutip begitu banyak mata dan perkara tersebut mungkin boleh juga berlaku untuk game yang terakhir ini. Ya, betul, dan kita mengharapkan juga yang terbaik untuk pasukan-pasukan yang lain juga sekarang ini. NC baru nak bergerak. Memang itu tempo rotation yang biasa untuk mereka lakukan, tambahan pula dengan flight path sebentar tadi. Menyebabkan mereka juga tahu kemungkinan akan ada orang kat ferry pier dan sebagainya dan mereka melakukan rotasi macam biasa. Tapi Circle macam nak ke bawah balik. Tak tahulah macam mana. Kan Yudo yang satu yang saya perhatikan mengenai Yudo Alliance for Rivals, mereka kerap kali ingin berada di bahagian tengah dengan awal. Ya. Seperti yang kita nampak pada hari semalam juga berlaku pada hari ini. Yudo Alliance for Rivals, diorang naik atas, kemudian tiba-tiba Circle turun bawah. Jadi memaksa mereka untuk turun dengan sangat-sangat pantas juga untuk pasukan Sam9 waktu ini akan melihat ke arah pasukan KSI. Yap, tembakan cantik daripada Dap. Dia berjaya dapat satu. Mantaplah Dap. Sharp betul tembakan dia. Demigod dengan selambanya dijatuhkan tapi Rankit pula mungkin akan dicari sekarang ni. AKM juga dah pakai. Sedikit tergopoh gabas, sedikit kucar kacir pertahanan KSI. Ya, agak berbahaya dan revival masih lagi belum dijalankan terhadap Demigod. Monboy akan berlega-lega terlebih dahulu cuba untuk mengenal pasti bahawa selamat ataupun tidak untuk menyelamatkan rakam dia. Tapi Putra, diorang betul-betul barbar Putra sekarang ini. Betul maju ke hadapan. Ya. Mungkin mencari info dan ya, dia berjaya untuk lakukan dengan selamat. Kecuali jika Rankit akan berjaya untuk dapatkan diri beliau. Malang Putra. Overextend yang gagal dilakukan dengan baik menyebabkan Sam9 akan betul-betul hilang satu orang pemain dan Demigod mungkin akan berjaya untuk diselamatkan. Benda ni KSI memang kalah team fight.
tapi mereka bukan langsung tak pandai menembak. Ya. Itu antara benda yang perlu diingatkan oleh pasukan-pasukan yang sedang berlawan sekarang ini. Apa yang dibuat oleh Putra sebentar tadi agak tergopoh gapah saya kira. Sebab mereka boleh untuk take time, kepung dan sebagainya. Tetapi apabila dia terus saja bergerak, lari ataupun mencari macam klasik dan sebagainya, itu menyebabkan mereka... Saya macam teringat balik apa yang berlaku untuk Team Secret waktu match Erangel tadi. Agak malang sebenarnya untuk pasukan Sam9. Satu fight yang mereka boleh lanjutkan dan menang sebenarnya kerana kedudukan mereka yang berada di kawasan yang sangat tinggi dan mudah untuk menembak pasukan KSI berada di kawasan bawah. Tetapi mungkin kecuaian, kelalaian mereka menyebabkan kehilangan satu orang pemain Putra, salah seorang player untuk Sam9 Gang yang mempunyai firepower yang sangat-sangat tinggi. Betul, dan dia juga adalah salah seorang IGL. Mereka selalu tukar-tukar kadang-kadang IGL siapa dan sebagainya. Putra juga mempunyai in-game sense yang begitu baik sekali. Jadi sayang untuk kehilangan seorang Putra sebentar tadi. Tapi tak mengapa, kehidupan perlu diteruskan kerana kita dah pun tengok banyak kali juga trio squad juga boleh mendapatkan chicken dinner. Dengan syarat mereka boleh scout circle dengan begitu baik. Tapi sniper battle, dan itulah dia tembakan tepat daripada seorang Anik. Berjaya melemahkan sedikit Virgil tetapi tak terkena langsung kepalanya sebenarnya. Ya, masih lagi menunggu kepala daripada pasukan SMG tetapi alamak, KHI berjumpa dengan Sam9, berjumpa pula dengan pasukan Axis Red One. Berbahaya sebenarnya rotasi yang dilakukan oleh pasukan KHI. Waktu ini mereka nampak seperti hilang arah, mereka akan menukarkan rotasi mereka dan nampak macam kucak-kacir dekat minimap tu. Kan? Itu benda yang kita tak boleh nak nafikan adalah KHI seakan-akan tak ada checkpoint khusus untuk mereka nak bergerak ke mana. Dan mereka bergerak tanpa arah kalau kita perhatikan sekarang ini. Dan mereka memang akan dicari ataupun diperangkap oleh pasukan Axis. Tapi circle seterusnya akan ke mana? Ini yang menjadi persoalan dan ini yang memuncakan banyak kejatuhan pasukan-pasukan ini. Yep, circle. 4 saat saya lagi untuk circle tersebut dibuka tetapi Axis tak nak melepaskan langsung pasukan KHI. Mereka tetap akan ditembak dari jarak jauh. Alamak, terlanggar. Mereka bukan nak berhenti di kawasan tersebut saya rasa. Dan ditembak jatuh satu oleh Mika mencari yang kedua. Letupan kenderaan ini adakah akan membuahkan hasil untuk diri beliau? Hampir untuk dapatkan satu orang pemain daripada pasukan KHI. Tetapi Demigod tapping manja. Tetapi sebenarnya Moonboy yang akan dapatkan Mika daripada jarak yang lebih dekat. Axis Red One nampak gayanya. Perlawanan ada di antara mereka tapi tiba-tiba Sam9 pun datang untuk memberikan salam. RSG pun sampai. Axis Jumper akan berjaya mendapatkan salah seorang daripada pasukan KHI sekarang ini. Mika akan boleh untuk dibangunkan kembali. RSG dengan Sam9 dengan selamanya membuat rotation membenarkan Axis Red One merata pasukan KHI. Satu saja lagi yang tinggal. Ya, berani sebenarnya daripada Jumper untuk beliau daripada dalam. Daripada dalam ke luar zon. Ya betul, daripada dalam ke luar zon untuk mendapatkan pemain-pemain berpasukan KHI. Tindakan berani yang membuahkan hasil. Tapi waktu ini kelihatan circle kita akan cuba untuk dicari oleh pemain-pemain dan pasukan kegemaran anda. RSG timing yang cantik mengikut kawasan belakang yang dipegang oleh pasukan Bosco. Agak berdekatan kalau satu turun dan nampak seperti macam nak berlawan. Ya betul. Kalau kita perhatikan sekarang ini Bosco dah set up. Mereka ada 3 arah yang berbeza. Axis Red One juga akan melepaskan tembakan. Mungkin tidak. Mereka akan melakukan looting terlebih dahulu. Tapi Almighty dapat beberapa orang daripada pasukan MAB. Boy dah set up. Ya betul. RSG last guy. Bahaya untuk Brian. Dia akan lolos. Dia akan sempat untuk berlalu pergi. Selamat. Last man standing untuk pasukan RSG. Tapi malang hilang. Ya. Dua pasukan dikeluarkan ke lobi pada waktu yang sama, itu Almighty dan juga RSG tanpa sebarang mata sikir langsung. Ya, RSG meletup sebentar tadi, diletupkan oleh Naoki Brian. Tapi Fredo dapatkan seorang daripada Yudo Lions Forever. Dah dijatuhkan secara terus. AP dilenyapkan daripada kawasan ini. Jumper melakukan kerja macam biasa. Scouting terus ke depan. Tetapi dekat depan mereka adalah pasukan Sam9. Jumper akan mendapatkan tempat sekarang ini. Buat masa ini. Tapi seterusnya sukar. Apa dijatuhkan? Home points! But hampir saja dijatuhkan kerana ada Asfa di sudut kanan. Yep, Asfa masih lagi belum berganjak. Tetapi waktu yang sama SMG akan bertemu dengan pasukan Dingoes Esports. Di depan mata saja mereka waktu ini. Jenny, Dam QT, Mael dan juga Nick Boy akan berhadapan dengan Dingoes Esports yang sekarang ini mula untuk mengganas. Dan Axis juga mengasak pasukan Boskur. Banyak pasukan yang sedang pun ditelalui circle sekarang ini. Juga circle yang ketiga kita belum lagi habis untuk bergerak tutup. Tetapi kebanyakan pasukan masih belum mendapat checkpoint mereka. Betul. Ramai yang tengah melakukan rotation sekarang ini dan seakan-akan banyak yang hilang arah.
Kalau kita perhatikan Mael, kita kenal Mael dengan mini 14, dia berjaya merendahkan beberapa nyawa, tapi KHI keluarkan dengan dua mata, dengan dua keeper yang telah mereka dapatkan. Tembakan baik daripada Mael, cuba untuk mendapatkan beberapa orang daripada pasukan Dingo Esports. Adakah berjaya? Tidak, hanya berjaya untuk merendahkan nyawa saja. Circle seterusnya ke mana? Oh, berbahaya untuk pasukan Team Secret dan juga pasukan Yudo Alliance for Rivals yang berdekatan waktu ini. Tapi Circle akan naik ke atas memihak kepada SMG, Dingos, Genexus dan juga MAB yang hampir terkeluar dari map. Ya, memang betul-betul dah tak nampak dah. Tapi Team Secret tidak akan membenarkan Yudo Alliance for Rivals untuk bernafas dengan lancar sekarang ini. Fredo mahukan kesemua kill ini. Dan mereka akan terus saja bergerak mencari lagi dua orang pasukan Yudo Alliance for Rivals. Tembakan dilepaskan daripada kawasan atas. Bermana mereka dah tahu ada orang dekat kawasan mushroom tersebut. Pemburu akan dicari sekarang ini. Pemburu akan dibunuh, tapi perlawanan akan berlaku di antara Team Hak dan juga NC. Oh, NC akan kehilangan rush. Dia berjaya untuk dapatkan satu knockdown, tapi rakan-rakannya yang lain sedikit lewat untuk datang membantu. Mantis, dia tetap juga nak bergaduh waktu ini. Tim Hak belum lagi bersedia, tapi sempat untuk masuk dalam kawasan rumah. Tembakan daripada Zuli mencari satu orang daripada pasukan NC. Flex berjaya untuk di knockdown oleh Zuli. Dekat sini dia habis terus. Tetapi perlu untuk ingat, sekarang situasi 2 menentang dengan 1. Tim Hak berbaki dengan 1. Malang juga untuk Sam9 dikeluarkan dengan agak awal. Rata, Team Hak. Yup. Macam mana diratakan oleh Magic sebenarnya? 1v1 di antara mereka sebentar tadi tiba-tiba Team Hak dijatuhkan. Dan sekarang ini pasukan-pasukan ini sedang masuk ke dalam circle EVOS VIP. Mereka jumpa cara untuk masuk sekarang. Dan pasukan EVOS VIP dah ada satu penyikiran. Dan mereka akan menyekat kemarahan banyak pasukan daripada masuk ke dalam circle. Axis agak buntu sekarang ini kerana setiap sudut ada orang. Begitu besar pembukaan daripada Axis Red One. Cuba untuk mencari info, cuba untuk mencari opening, cuba untuk mencari tempat untuk mereka lolos ke dalam kawasan zone kita yang keempat. Tapi Insomnius sekarang ini sedang pun dihujani dengan bom tangan. SMZ akan dapatkan Mika. Bukan pertandingan yang baik untuk Axis sebenarnya. Untuk melakukan revival cukup jauh, tetapi tetap juga akan dilakukan daripada salah seorang pemain mereka. Ingin mengekalkan keempat-empat pemain untuk pasukan Axis Red One. Ya, Enoch ni memang kalau dia nampak member dia knock, dikira tak kisah, dia pergi je ke depan dan cuba untuk menyelamatkan keadaan. Dan dia berjaya di situ kalau kita perhatikan. Tetapi persoalannya sekarang ini macam mana mereka nak masuk circle yang next? Yudo Alliance for Rivals daripada TS kini pada Dingo Esports pula. Satu daripada mereka di knockdown. Yang kedua cuba untuk tapi tak berjaya sekarang ini. Ditekan bertubi-tubi dan push daripada Dingo. Cuba untuk dilaksanakan tapi ditembak daripada jarak jauh oleh pasukan yang berbeza. Lontaran bom tangan. Kini mencari Yudo Alliance for Rivals. Pemburu, Malang pemburu last man standing mungkin untuk pasukan Yudo Alliance for Rivals. 5 mata singkir dah pun masuk ke tangan Dingo Esports. 3 orang daripada mereka masih kekal bernyawa, tapi Baby Kim akan dibiarkan berdarah sampai mati mungkin. Sukar untuk diselamatkan kembali. Ricky akan pegang satu grenade. Terus saja bergerak ke depan mencari pemburu. Kalau tepat, kalau cantik macam kena, tapi tidak. Grenade elimination untuk Yudo Alliance for Rivals pemburu, tapi ditinggal last guys. 11 pasukan masih kekal bernyawa. Dan sekarang ini Dingo Esports akan cuba untuk mempertahankan kawasan ini. Yap, kawasan pondok kecil ini mungkin juga akan dicari oleh pasukan-pasukan ini jika keberadaan circle di kawasan yang dipegang oleh pasukan Dingo Esports. Tetapi Mika membidik terhadap pasukan Bosku. Jumper masuk ke tengah-tengah perangkap yang telah pun disediakan. Dan rakan-rakan yang lain pula masuk ke dalam perangkap yang disediakan oleh pasukan EVOS VIP. Kini berbaki dengan satu orang pemain saja untuk pasukan Axis Red One. EVOS VIP cuba untuk bertahan. Tetapi satu bom tangan mungkin boleh melenyapkan keempat-empat pemain mereka. Ya betul, itu adalah tanggungjawab Mika sebenarnya. Tetapi nampak kayaknya dia juga akan menghidupkan kereta untuk masuk ke dalam zon yang seterusnya. Team Secret bermain daripada kawasan selatan kalau kita perhatikan. Mika akan dicari oleh Mika daripada pasukan EVOS. Terus saja bergerak ke arah pasukan Genexus mungkin. Genexus akan berjumpa circle tarik ke arah pasukan Long. Sekarang ini Mika akan dijatuhkan. Dan rata Axis Red One di tangga yang ke-11 dengan 3 penyingkiran. Yup, top 10 sekarang ini 10 yang terbaik sedang pun berbaki di circle kita yang ke-5. 38 saat berbaki. Keadaan bakal menjadi lebih hangat kerana circle tidak berpihak kepada banyak pasukan yang berada di luar waktu ini. Tapi EVOS VIP mengambil masa sedikit untuk looting terlebih dahulu. Cuba untuk memberikan satu decision making yang cantik sebelum mereka masuk dalam zon yang ke-5. MAB juga perlu untuk bergerak. Berada betul-betul di bahagian belah utara. Dia ada 2 option sekarang ini. Dingos ataupun SMG. Rasanya dia akan langgar Dingos dulu. Tapi dia kena tunggu SMG gerak dulu. Sebab kalau dia langgar sekarang, SMG akan tembak. Dan itu akan menyebabkan mereka juga diratakan dengan agak mudah. Kita tak pasti sekarang ini apa yang akan dilakukan oleh pasukan MAB. Bring it on. Terus saja bergerak ke kawasan hadapan. Mungkin mengikut circle. SMG juga memerhatikan MAB. John akan menunggu sekarang ini. 10 pasukan saja lagi yang tinggal. Tapi perlawanan sedang berlaku di antara Team Secret dan juga Genexus. Alamak, Lung offside position. Tapi untuk Loyo Kid dengan MG3 kita tahu betapa berbisanya
Kid dengan MG3 kini berhadapan dengan pasukan Genexus. Keradulung agak berbahaya, ditekan, didesak oleh dua orang pemain. iShots cuba untuk dicari 1v1 untuk iShots, dibantu oleh Matoy secara tiba-tiba 2 lawan 1 Genexus. Groza tidak berjaya untuk menjatuhkan sesiapa. Genexus kini berbaki dengan 1, malah dikeluarkan ke tempat yang ke-10. Sayang sekali apa yang berlaku adalah mereka diserang daripada dua arah yang berbeza. Bibi berada di sudut yang berbeza juga. Sekarang ini Ricky akan melepaskan tembakan terhadap pasukan Bosku. Begitu banyak sekali dia dapat sekarang ini, mantap daripada Ricky. Nyawanya lasik tetapi mereka akhirnya dikeluarkan. Di tangga yang ke-9 Bosku kekal bertahan sampai ke tempat ke-8 sekarang ini. Oh, pemburu bergembira melihat perlawanan berlaku di sekeliling beliau. MAB 2 di knockdown tapi berjaya untuk menghalau SMG daripada mengacau mereka di posisi yang sangat cantik waktu ini. Berjiran dengan Bosku, 5 mata singkir dalam poket dan akan dapat reset dengan keempat-empat pemain mereka. Dam, QT dan pemburu mendiamkan diri saja di kawasan yang sangat terbuka dan juga takkan didesak oleh sesiapa. Betul. Bosku sekarang mereka mahukan kemarahan ini. Mereka dah ada 6 penyingkiran. Mereka mahukan chicken dinner. Mereka akan mencari MAB. Naoki pegang grenade. Mungkin sekarang Aboy mencari tapi MAB ditekan oleh pasukan SMG. Mereka tidak membenarkan SMG gerak dulu tadi dan ini menyebabkan mereka diapit daripada 3 arah yang berbeza. 8 pasukan saja lagi yang tinggal dan sekarang ini mereka merebut chicken dinner. Circle seterusnya akan menentukan segala-galanya. Banyak pasukan di bahagian utara dan juga selatan. Team Secret ada ground yang cantik untuk melanggar NC, tetapi NC telah pun bersedia. Frankie mula untuk bergerak. Tak pasti ke mana, mungkin cuba untuk menggasak lagi pasukan Team Secret. Tapi Bosku, Asfar, buy one free one untuk diri beliau. Tapi malangan Naoki terlampau terbuka. Dibalas kembali oleh pasukan MAB. Aboy dapat lagi 1 orang. MAB last guy, mungkin 3 knockdown telah pun berlaku sekarang ini. Team Secret seakan-akan akan dikeluarkan kerana tinggal beberapa orang saja lagi masih kekal bernyawa. Matoy dan juga Kid saja lagi yang tinggal. Tapi mereka ada kemasukan yang agak mudah juga. Flex masih lagi menunggu. NC juga kekal bertahan. Konsisten nampak gayanya untuk mereka. Sekal bukan milik sesiapa. Dan sekarang ini ramai yang sedang mencari kill saja. Wow, banyak letupan yang berlaku dan banyak yang di knockdown. MAB dikeluarkan nampaknya ke tempat yang ke-8 dengan 6 mata singkir. Bosku masih mengganas. 10 dalam poket dan Asfar mampu untuk dibangunkan. Ya, Team Secret juga ada sekarang ini. Tapi Aboy dijatuhkan oleh pemburu. Dapat Wow. 3 knockdown berlaku. Mantap daripada pemburu. Dan Bosku dikeluarkan. Begitu sahaja. What a play. Pemburu menanti waktu yang tepat untuk masuk dan dia berjaya. Habis dah pemburu. Anda berjaya untuk mengganggu Bosku dan mereka telah pun dikeluarkan. Tetapi pemburu tak tahu. Pemburu masih lagi tak tahu yang dia berjaya untuk mengeluarkan Bosku dengan bantuan sedikit daripada pasukan lawan yang berada di jarak yang lebih jauh. Tetapi waktu ini 6 pasukan berbaki. 14 pemain yang tinggal. Team Secret masih lagi di kawasan high ground tetapi mereka perlu untuk turun. Kebanyakan pasukan perlu untuk masuk. Kini kita lihatkan Homeboys cuba untuk bergerak terlebih dahulu. Ya, mereka akan melakukan bunker dan itu yang mereka lakukan. Homeboys konsisten dan terus saja bergerak ke kawasan hadapan untuk mendapatkan bunker tersebut. Tetapi terlalu tengah pula kedudukan dia. Dia paling smoke. Saya harap paling smoke sebab dia pegang grenade tadi. Tapi EVOS VIP juga akan bergerak. Dilepaskan tembakan oleh Tam. Tapi dilepaskan tembakan balas kembali. Tam rendah nyawa dia walaupun dia yang melepaskan tembakan awal. Pemburu dapat 1 orang lagi. Tembakan daripada Frankie cuba untuk mendapatkan beberapa orang. Team Secret mulai dikeluarkan. Yap. Top 4 sekarang ini. NC, Homeboys, EVOS dan juga U2 Alliance for Rivals. Tetapi manpower begitu banyak untuk pasukan Homeboys dengan 4 orang pemain. Tempat yang kelima untuk pasukan Team Secret sekarang. Tetapi pemburu mungkin boleh backstep pasukan Homeboys yang berkawasan belakang. Ya, tapi dia juga sedang diperhatikan sebenarnya kalau kita perhatikan. 26 meter untuk dia masuk ke dalam zone. Jarak yang nampak sikit tapi sebenarnya jarak itulah yang akan membezakan segala-galanya. Top 4 untuk pemburu. Begitu baik permainan ditunjukkan oleh seorang pemburu ini. Tapi Homeboys ada circle yang lebih baik sebenarnya. Mereka ada 4 orang, NC ada 3 orang tapi NC buka dengan lebih luas. Tam mencari tapi pemburu boleh menjadi punca untuk tidak chicken dinner kepada pasukan daripada Homeboys. Ya, perlahan sekarang ini mengatur langkah mencari pihak lawan di sekeliling mereka. But mencari di bahagian satu bunker. Tiada siapa di kawasan tersebut. Tam memfokuskan diri terhadap pasukan NCD bahagian sebelah kanan. Sekarang ini dapatkan confirm kill tersebut. 3 sudah pun masuk dalam poket untuk pasukan Homeboys. Homeboys boleh chicken. Homeboys boleh chicken sebenarnya dengan syarat pemburu biar Tam hidup lama sikit. Sebab EVOS juga berada berdekatan. 1, 1, 3, 4. 4 untuk Homeboys. Circle seterusnya ke mana dan kalau tarik ke arah pasukan Homeboys, chicken dinner hampir pasti milik mereka. Insomnus didesak. Ditembak sedikit demi sedikit. Menghalakan bidikan beliau terhadap pemburu. Tapi bom tangan daripada Tam berjaya untuk mengeluarkan EVOS VIP ke tempat yang keempat. Top 3. Situasi 4-3 menentang dengan 1 waktu ini.
Siapakah akan dapatkan chicken dinner di game yang terakhir kita? Ya, Circle bukan milik Homeboys, Circle milik NC. Tapi pemburu memerhatikan pemburu yang mendapatkan tam. Ini yang kita katakan syarat chicken dinner adalah pemburu mengizinkan tam untuk hidup dengan lebih lama. Tapi sekarang ini Homeboys nampak gaya yang telah dijatuhkan 2 orang. Tiba-tiba berkurangan main advantage mereka. Pemburu entah-entah yang chicken. Oh, terlalu hebat daripada pemburu ke 6 kill daripada pasukan Udolance Forever didapatkan oleh diri beliau berseorangan diri. Waktu ini cuba untuk mengganggu pasukan NC pula daripada bahagian belakang sekarang ini. Bukan Homeboy saja dia nak kacau. NC juga dia nak kacau waktu ini. Revival dijalankan terhadap Trix yang di knockdown sebentar tadi. Lontaran bom tangan daripada pasukan NC mencari Homeboys, tapi sedar ataupun tidak di bahagian kiri anda ada pemburu yang merangkak-rangkak. Itulah dia pemburu yang berbisa. Tembakan lepaskan daripada bahan percaya mendapatkan Frankie. Sekarang ini pemburu juga cuba untuk mendapatkan kill yang penting. 4 orang telah pun berkurang menjadi 3 untuk pasukan Homeboys. 2, 3, 1 sekarang ini sifirnya. Siapa yang akan mendapatkan chicken dinner ini? Wah, cukup kompetitif di game kita yang terakhir waktu ini. Masih lagi belum tentu siapa dapatkan chicken dinner kerana Circle ada untuk NC, tetapi pemburu ada di belakang. Homeboys perlu untuk melintas. NC Magic didesak bertubi-tubi. Kenderaan mungkin akan meletup tak lama sahaja lagi dan Iron Pro mencari NC, tapi pemburu diam-diam mobil berisi akan mencari mungkin tempat yang kedua ataupun maupun chicken dinner. Ya, boleh chicken kalau katakanlah dia melakukan sedikit keajaiban kerana Homeboys tidak ada circle yang seterusnya. Dan Homeboys bermain dengan begitu berhati-hati. Pemburu Bron dengan begitu berbisa sekali. Dia terus baling satu molotov cocktail untuk mendapatkan Magix. Magix telah pun dijatuhkan sebenarnya. Flex masih lagi berada di sudut sebelah sana. Homeboys ada peratusan peluang yang paling besar untuk mendapatkan chicken dinner. Mereka tidak akan membazirkan peluang ini. Homeboys bermain dengan sangat berhati-hati. Kalau pemburu nampak terhadap Flex, dia mungkin boleh untuk dapatkan tempat yang kedua maupun tempat yang pertama. Waktu ini kedudukan Flex masih lagi belum dapat dilihatkan oleh pemburu. Trix dan juga Iron Pro mereka perlu bergerak dan tiada smoke yang dibuka. Kehabisan utility mungkinnya. Trix dengan AWM cuba untuk melarikan diri. Tapi ada M249 dengan 150 peluru, tapi tiada masuk untuk hilap. Flex menanti waktu yang sesuai untuk melakukan pick. Dua-dua ni, Flex dengan pemburu. Siapa nombor 2? Tapi satu orang berjari-jari oleh Flex. Pemburu, dia perlu memainkan peranan sekarang ini dan pemburu dah memainkan peranan. Pemburu terus bergerak ke depan. Dia bertahu dia hadap dengan semua rekan Homeboy. Dia dapat lagi satu. Pemburu chicken dinner ke? Bahaya. Iron Pro 1v1. 1v1 dengan ex-teammate beliau. Iron Pro terus maju tapi chicken dinner untuk pasukan Homeboys. What a game daripada seorang pemburu. What a game daripada Homeboys. What a game daripada NC. Menutup tirai dengan begitu baik sekali untuk kita pada kali ini. Gila lah pemburu ni. Nasib baik. Dia terlampau licin, terlampau lincah. Bermain dekat bahagian belakang, tak memberikan apa-apa pressure walaupun tinggal berbaki dengan satu.